Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya dapatlah kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib bulanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan sebelum saya terlambat, saya nak ucap terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton anugerah nasyid TV Al-Hijrah. Dan alhamdulillah lah, Ustaz Tiga Beradik memenangi kategori persembahan terbaik. Jadi saya yakin dan percaya undian daripada tuan-tuan haji, puan-puan hajah termasuklah dalam kemenangan itu. Baik, terima kasih pada kami Tiga Beradik. Dan pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan lanjutkan pengajian kita, iaitu masih berkisar tentang hibah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahulah saya dengan penceramah lain sama ataupun tidak. Setiap kali saya nak ceramah di masjid ini, saya akan buka video saya yang sebelum ini. Tuan-tuan tahu kenapa saya buka? Saya nak pastikan baju saya pakai hari ni tak sama dengan hari itu. Risau juga. Takut buatnya sama warna. Takut puan hajah pun kata tak ada baju lain ke ustaz ni. Risau kat kita tak? Jadi saja nak buat selingan yang mana saya buat begitu, tuan-tuan dan puan. Ustaz-ustaz lain saya tak tahulah. Okey, baik. Pada malam ini, tuan-tuan dan puan, kita akan lihat lebih terperinci kepada syarat-syarat yang terkandung dalam hibah. Syarat yang pertama, tuan-tuan dan puan adalah iaitulah syarat pemberi hibah. Seseorang pemberi mestilah yang pertama seorang pemilik mutlak terhadap barang atau harta tersebut. Mesti dia pemilik. Pemilik mutlak ni makna kata tak ada dah orang lain dan tak ada dah benda lain yang mana dia ni tak memiliki sepenuhnya. Tak mau. Mesti dia pemilik mutlak. Janganlah pula dia kata dia hibahkan harta dia, sedangkan harta dia tadi dia beli tapi pembelian belum lagi sempurna. Tak termasuk. Sebab yang dikatakan pemilik adalah pemilik. Tak ada orang lain yang menjadi pemilik daripada dia. Yang pertama mesti dia pemilik mutlak. Yang kedua mestilah dia itu adalah seorang yang berfikiran waras dan rasional. Sempurna akal dia. Tuan-tuan dan puan yang lama dah hidup boleh tengok kan cara orang bercakap. Saya tengok dia sempurna ustaz, tapi cara dia bercakap tu macam ada melelong sikit lah ustaz. Dia ulang benda sama. Nampak kan kita boleh beza. Ataupun kalau dalam bahasa Arabnya dipanggil safih, iaitu saya tak tahu orang sini panggil apa, bodoh. Di mana? Bodoh, dungu,
Yang mana dia tak boleh, kita cakap dengan dia pun level 2 je. Dia tak boleh pergi jauh. Kita bercakap pun, dia jawab tak kena dengan soalan kita. Kemudian yang ketiga adalah pemberi itu telah cukup umur, baligh. Jangan pula anak kita yang darjah 2, dia menghibahkan duit dia pada kita. Tak kena lah. Sebab dia belum baligh. Kemudian yang keempat, pemberi hibah itu juga tidak dihalang atau ditegah dari menguruskan hartanya. Dia tidak dihalang ataupun ditegah. Kalau ia dihalang dan ditegah ini, maka dia tak boleh jadi pemberi hibah. Kemudian yang kelima adalah seorang ahli tabarruk, iaitu berkemampuan untuk melakukan segala urusan pentadbiran harta dia. Dia ada kemampuan itu. Ni kadang-kadang dia baligh tapi dia tak ada kemampuan. Kenapa dia tak ada kemampuan? Dia OKU. Ada juga jadi begitu. Maka bila tak ada kemampuan, untuk kena kencing orang. Orang pusing sana, dia pun bagi, dia hibahkan sedangkan transaksi itu tak betul, dibuat dengan penipuan. Kemudian yang keenam, pemberi hibah itu mestilah dia melakukan hibah itu dilakukan secara sukarela, tanpa sebarang paksaan. Jadi, dapatlah difahami bahawa pemberian oleh seseorang yang bukan pemilik mutlak terhadap suatu harta seperti tertakluk kepada hutang atau seorang pemegang amanah, kanak-kanak, orang gila, kurang waras, bodoh-bodoh alang ayat dia. Nyanyuk, muflis atau tertipu dan terpaksa adalah suatu pemberian yang tidak sah. Okey. Ayah, hibah harta ni pada saya. Kalau ayah tak hibah, tengoklah. Saya stopkan ubat cair darah ayah ni sekejap lagi. Sudahlah. Ayah kata, darah aku makin pekat dalam hati aku ni. Doktor kata jangan miss. Apa ni ubat ni? Dipaksa tak? Dipaksa. Ataupun seseorang itu dia pegang M16 nak tembak ni. Kau tak lafaz cerai sekarang, wahai suami aku tembak kau sekarang. Sudahlah. Maka suami tadi ada dua pilihan. Mati atau lafaz cerai. Dia ada dua pilihan dia. Sama lah juga dengan ini tuan-tuan dan puan. Dia tidak dipaksa. Dia juga tidak muflis. Dia juga tidak tertipu. Ada orang yang dia menipu. Ayah pindah milik dulu pada saya, harta ni, nanti saya buat loan. Loan apa? Oh, saya keluarkan duit KWSP. Sebab KWSP boleh buat keluar untuk buat rumah. Syaratnya tanah itu mesti nama saya. Bila dah siap rumah, saya serah balik pada ayah. Tengok-tengok dia tak serah. Tengok-tengok pula, tak nak serah ataupun dia memang tak nak serah, dia tunggu ayah dia mati. Maka dia bila mana ayah dia mati, yang lain semua tanya, "Aik, kenapa nama engkau?" Sebab tu kau tak tahu. Dulu aku baik dengan ayah. Ayah memang beri hak hibah ni, harta ni memang pada aku. Sebab itu dia tukar hak milik pada aku. Ni pun jenis jalan menipu, tuan-tuan dan puan. Kita tak. Kalau nak menipu, macam-macam kita boleh buat. Kalau nak menipu. Baik. Itu yang pertama, syarat pemberi hibah. Kemudian tuan-tuan dan puan, kita lihat pula syarat ataupun harta barang yang dihibahkan itu. Apa dia pula? Baik. Barang atau harta pemberian tersebut mestilah yang pertama wujud ketika kontrak hibah itu berlaku.
Ayah hibahkan dividen ASB hujung tahun depan kepada engkau. Mana boleh? ASB tu dividen tak umum lagi. Dia kata tahun ni, awal bulan ni, dia duk cerita yang akan diumum awal tahun depan. Tak boleh, benda tak wujud lagi. Dia mesti pada saat itu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua, mestilah harta ataupun barang yang dihibahkan itu halal. Halal ni tuan-puan jangan duk ingat daging khinzir saja haram. Harta yang dihibahkan harta yang didapat melalui jalan rasuah. Mana halalnya haram. Haram. Mesti halal apa yang dihibahkan itu. Kemudian yang ketiga, harta yang dihibahkan itu mestilah bernilai. Ada nilainya. Tidak termasuk barang-barang najis seperti bangkai, arak, babi dan sebagainya. Tak boleh. Kemudian yang keempat, dimiliki oleh pemberi hibah sama ada perseorangan ataupun bersama, yakni syarikat dan sebagainya. Mesti ada milik dia. Yang dihibahkan itu adalah bahagian milik dia. Kalau semua tak boleh lah sebab dia berkongsi. Bahagian dia. Kemudian yang kelima, boleh dipindahkan atau diserahkan. Jangan pula nanti, Mat, aku hibahkan awan atas kepala aku ni. Nak serah guana, awan atas kepala. Nak pergi ambil pun tak lepas. Benda yang boleh serah. Dan dipindahkan milik itu. Kemudian yang keenam, apa jua yang boleh diperniagakan, yakni jual beli boleh menjadi subjek di dalam hibah itu. Apa jua yang boleh diperniagakan, yang boleh dijual beli dengan harta itu, maka menjadi subjek dalam harta ataupun dalam instrumen hibah itu. Maka tuan-tuan dan puan-puan, penekanan terhadap harta pemberian ini akan menjurus kepada satu lagi syarat. Syarat yang penting iaitu pemilikan harta pemberian tersebut yang bahasa Arabnya dipanggil sebagai al-qabat. Di sini kita akan lihat perselisihan pendapat di kalangan fuqaha. Ada lagi satu tambahan. Apa dia qabat ni? Penyerahan. Ada orang dia hibah tapi tak berlaku penyerahan. Kalau kita hibah kereta, penyerahan ni apa? Kunci kereta. Kalau kita hibah tanah, qabatnya berlaku macam mana? Kita serah geran tanah. Itu satu lagi perbahasan tentang qabat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, bila mana tuan-puan dah belajar syarat pemberi, syarat harta yang dihibahkan, saya nak tuan-puan faham satu lagi benda. Yang mana benda ini tuan-puan kaji dalam hukum tak jumpa, cumanya dari sudut prosedur. Apa soalannya Ustaz? Gini. Ada satu kes yang berlaku. Isterinya membuat deklarasi hibah yang mana isterinya berkahwin dengan dia, ada anak perempuan satu orang. Itu saja anak dia. Dia buat deklarasi hibah satu keping saja, kertas pendek dan umum sangat hibah tersebut. Saya menghibahkan semua jumlah duit yang ada dalam akaun sekian. Saya menghibahkan semua harta saya, rumah yang saya ada kepada sekian. Tak detail.
Kalau rumah dia tak tulis HSD ke, mukim mana ke, tak. Duit pun dia hanya tulis akaun mana, nombor akaun pun tak tulis. Dan berapa yang dihibahkan pun tak ada. Kalau duit, dia akan jadi problem. Kenapa? Sebab duit dalam akaun dia akan bertambah. Kalau kita hibah hari ni, adakah duit setakat hari ni ataupun hingga seterusnya? Kita dah belajar dah tadi. Kita belajar apa? Kita belajar adalah wujud ketika kontrak hibah itu berlaku. Kalau kita hibah hari ni duit kita ada 10,000, mana mungkin kita boleh hibahkan duit kita yang 20,000 sebab waktu kita buat kontrak hibah itu adalah 10,000. Maka 20,000 lagi, balance lagi 10 tambahan tu, belum lagi ada kan? Tak apalah yang tu. Jadi, isteri dia pun dah mati. Hingga mati, agak-agak dia bawa dokumen hibah sekeping itu nak pergi submit di ASB, di pejabat tanah. Agak-agak diorang layan ke tidak dengan sekeping surat tu? Jawabnya, diorang nak apa? Diorang akan minta kepada ahli keluarga ini membuat permohonan pengesahan hibah di mahkamah syariah. Maka dia pun datang ke mahkamah syariah. Baik, cukup sekian tu. Sambung lagi. Bila mana datang ke mahkamah syariah, berapa orangkah yang akan menjadi pihak-pihak untuk kes ini? Okay. Pihak yang pertama adalah pemohon ataupun kita kata plaintiff lah. Kalau sebut pemohon takut tak faham. Plaintiff macam faham sikit tak? Okay. Adalah penerima hibah. Siapa? Anak perempuan dia tadi. Maka defendant, responden ini siapa? Defendant dan responden ini adalah kesemua ahli waris si mati pemberi hibah tu tadi. Habis tu bagaimana kita nak tahu siapa dia? Maka dia samalah anggotanya adalah orang yang ada dalam pembahagian faraid itu. Maka siapa di antaranya? Suami dia. Kemudian ibu dia. Kemudian ayah tak ada dah. Anak lelaki pun tak ada. Siapa lagi? Adik-beradik si mati. Jadi bila kita kata adik-beradik si mati kena masuk, muka dah berubah. Saya kata adik-beradik si mati ada berapa? Oh, saya tak ingat lah. Saya kata pelik dia ni, main tak ingat begitu. Tak, Tuan Haji ingat adik-beradik rumah? Kita ingat. Ingat, betul. Alasannya apa dia? Dia kata mak isteri dia ni kahwin banyak kali. Dia kahwin 10 kali pun adik-beradik mesti ingat punya. Mula dah. Dia sudah goyang. Faham tak? Kemudian dia petikai. Dia kata kenapa perlu adik-beradik sedangkan yang beri ini hanya kepada anak saya. Dia tak perlu. Tak boleh. Masalahnya, responden itu adalah kesemua ahli waris yang akan melalui jalan faraid itu. Maka dia kata, saya tak payah file lagi lah. Tengok. Seolah-olah ada pergaduhan dengan adik-beradik si mati. Apa saya nak cerita kat sini? Sebab itu daripada kuliah sebelum ini saya nyatakan pada Tuan Haji, Puan Haja, bila mana kita buat satu dokumentasi yang mana kita tak buat pertukaran nama, pindah hak milik, maka Tuan-Tuan Haji, Puan Haja akan melalui seperti mana yang saya nyatakan tadi. Di mana? Di mahkamah syariah. Bila di mahkamah syariah, kalaulah kita katakan ahli waris faraid itu yang akan menjadi defendant responden ini adalah orang yang kita baik, kita rapat, tak ada perbalahan, okey. Kalau yang perbalahan macam mana? Dalam nak panggil dia satu hal, kerjasama belum tentu. Hakim dia nak kehadiran ni.
Kenapa? Sebab dia nak tanya, bersetuju ke tidak dengan permohonan ini? Buatnya mereka kata, kami tak setuju, kami tak tahu langsung tentang hibah ini, maka perbicaraan pun akan berlangsung. Yang ni akan nafikan bahawa adanya berlaku hibah, yang pihak ini pula akan menegakkan bahawa memang berlaku hibah. Yang ni pula bawa pembuktian, yang ni pula dia nafikan pembuktian itu. Oh, letih tuan-tuan weh. Maka itulah hakikat yang bakal berlaku. Sebab itu saya katakan pada Tuan Haji, Puan Hajar, kalau kita fikir dengan logik akal, kenapa kita tak nak buat pindah milik terus? Kita dah belajar pada tajuk sebelum ini, ada orang nak buat hibah tapi takut. Dia duk cerita tentang takut dia. Dia tak cerita yang bakal berlaku kepada penerima ini bila mana dia mati kelak. Sebab penerima ini akan berhadapan dengan ahli waris yang lain. Kalau ahli waris yang lain semuanya tahu, semuanya maklum, okey, ni buatnya bergaduh dan tak tahu. Bukan senang nak selesai. Jadi kita kena tahulah. Yang kita pergi buat apa-apa dokumen dengan mana-mana syarikat ataupun kita buat sendiri, kena tahu risiko yang bakal kita lalui bila mana tidak berlakunya pindah milik, bila mana tidak berlakunya penyerahan harta itu, dipindah milik, ditukar nama pada penerima hibah itu. Maka tuan-tuan akan melalui jalan yang saya nyatakan tadi. Bukan tuan-tuan pemberi, tuan-tuan mati dah. Ni yang penerima ni akan melalui jalan tadi. Nampak tu tuan-tuan? Nampak? Bukan senang kan? Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, adakah hibah dikira sempurna walaupun tidak berlaku pindah milik pada geran tanah? Dia buat hibah, dia tak buat pindah milik di pejabat tanah menggunakan borang 14A kan. Maka konsep asalnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila cukup rukun dan syarat hibah, maka hibah tetap dikira sempurna walaupun pindah milik tidak dibuat pada dokumen geran tanah itu. Itu kita faham. Tetapi ini juga tuan-tuan dan puan nampaknya macam bercanggah dengan undang-undang tanah di negara kita, yang mana mengamalkan pendaftaran adalah segala-galanya, betul? Haji datang masjid naik kereta. Haji tuan naik kereta siapa? Kereta saya, Ustaz. Kalau saya pun soal, mana Haji tahu ni kereta Haji? Ni geran kereta ni nama saya. Ustaz tak nampak? Maknanya kata penamatnya pada geran. Yang mengatakan bahawa geran kereta itu adalah pemilik, siapa yang kata? Undang-undang tadi tu lah. Sebab undang-undang yang berkuat kuasa di Malaysia ini semua sedia maklum. Kalau kereta, dia ada geran kereta. Kalau motor, ada geran motor. Kalau tanah, ada geran tanah. Kalau rumah, ada geran rumah. Kalau duit dalam tabung haji, pemilik adalah nama pemilik kepada tabung haji tersebut. Nombor akaun dan nama dia. Jelas kan? Undang-undang telah mengatakan sedemikian. Tetapi yang kita belajar, bila cukup rukun dan syarat, maka hibah itu sempurna. Tak ada pun kata kena geran tanah atas nama je. Itu dari sudut hukum. Sebab itu bila belajar hukum, mesti dikombainkan sekali dengan undang-undang. Jangan buta undang-undang. Bila buta undang-undang, yang ni yang kadang-kadang naik berdelau darah ni. Satu kes. Datang ke mahkamah, dia mengatakan bahawa isterinya ini dia telah ceraikan pada tahun 2022. Boleh faham? Dia kata menceraikan isterinya bulan 1, 2022.
Kemudian dia rujuk pada bulan 3 2022. Dia datang ke mahkamah, kenapa? Sebab dia nak buat permohonan pengesahan lafaz cerai dan permohonan rujuknya itu. Baik. Yang pertama, mahkamah akan tanya siapa? Akan tanya dua-dua. Yang pertama isunya adalah lafaz cerai itu sempurna, sabit ataupun tidak. Kita katalah sabit. Kemudian mahkamah nak buat keputusan bahawa rujuk itu sah ataupun tidak. Yang pertama, apa dia yang mahkamah kena tengok? Dia kena tengok bahawasanya rujuk itu yang paling penting berlaku dalam tempoh iddah. Maka hakim kena tanya, waktu awak cerai itu, awak dalam keadaan suci ke haid? Mahkamah akan tanya lagi, suci yang disetubuhi ke suci yang tidak disetubuhi? Mahkamah akan tanya lagi, lepas pada suami lafaz cerai, awak datang haid bila? Kalau mahkamah tanya, si isteri pula jawab, oh saya tak ingat. Jawabnya, Jahanam. Jahanam kenapa? Mana mungkin penyiasatan nak mengatakan bahawa iddah itu berlaku waktu bila dan rujuk itu berlaku dalam tempoh iddah. Susah. Kemudian yang suami pula jawab, dia jawab apa? Oh minta maaf ya hari saya lambat sebab saya tak ada masa. Betul awak tak ada masa. Bila awak tak ada masa, jadi begini awak mari hempuk kat saya. Betul awak, darah tuan-tuan puan. Susah. Kenapa? Sebab dia hanya fikir tentang diri dia. Dia faham tentang hukum tapi dari sudut undang-undang, dia nak buat pengesahan, menyakitkan kepala si hakim itu. Nak tahu bahawasanya rujuk itu sah ataupun tidak. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, buat apa-apa tentang soal agama, rujuk pada orang yang pakar, yang tahu, yang boleh jawab. Kemudian yang nak menjawab ni pun jangan buat kepala tahu. Apa kepala tahu? Kalau tak tahu jangan jawab. Maka minta dia tanya orang lain. Kita tak tahu, kita pergi jawab. Orang tu pegang kata-kata kita. Ada juga yang duk menjawab. Dia jawab macam mana? Orang bertanya pada dia, jatuh talak ke tidak? Dia pun jawab, tak jatuh, tak jatuh. Sedap jawab begitu. Awak siapa? Bolehkah awak buat siasatan berdasarkan keterangan dia saja? Mana boleh begitu? Mahkamah dia dengar dua-dua. Yang tukang cakap, yang dengar tak dia ni. Maka dia buat keputusan. Kita siapa? Dia pula dah pegang kata-kata kita. Dia pegang hukum apa yang kita kata. Kita pula tak tahu. Rupanya dia pergi tanya dah ustaz lain sebelum ni. Ustaz tu kata jatuh talak. Jumpa dia, kata tak jatuh talak. Orang Melayu punya style, dia pegang yang kata jatuh talak ke yang tak jatuh talak? Yang tak jatuh talak. Sebab itu kena disiplin dengan ilmu. Saya pun kalau Tuan Haji tanya saya tak boleh jawab. Tuan Haji tahu saya jawab apa? Minta maaf Tuan Haji, saya cari jawapan lain. Adakah nampak saya ni hina? Adakah nampak saya ni tak boleh pakai ustaz ni? Dah namanya manusia. Dia ada kurang, dia ada lebih. Tak menjadi keaiban. Betul tak? Tu imam jadi imam. Dia lupa rakaat. Dia tak tahu rakaat ke berapa. Dia menambah rukun solat dan sebagainya. Aib tak pada dia? Mana aib? Dia tu imam. Dia pun manusia juga. Lepas tu kadang-kadang jadi tok imam ni pun stres juga. Baca panjang pun tak boleh, baca pendek pun tak boleh. Sebab salah dibuatnya. Sabarlah tok imam. Tapi penceramah sekat ni, okey lagi tak sekat ni tak? Ada komplain. Jangan ada komplain, bahaya. Baik. Maka Mahkamah Syariah berbidang kuasa untuk menentukan pengesahan hibah dan perintah pengesahan hibah dari Mahkamah Syariah ini boleh digunakan semasa bicara pusaka sama ada di unit pusaka kecil di Pejabat Tanah ataupun di Mahkamah Tinggi Sivil bagi mendapatkan perintah turun milik akibat kematian pemilik tanah itu.
Rupa-rupanya kena pergi mahkamah jugalah sekali. Pergi pejabat tanah, dia suruh buat apa? Pergi mahkamah syariah dulu. Kami akan hold dulu kes ini. Pergi mahkamah tinggi sivil sebab harta banyak sangat. Sama juga hakim mahkamah tinggi sivil pun akan suruh kita pergi mahkamah syariah, buat pengesahan hibah. Kami hold dulu. Dah dapat perintah pengesahan hibah, hibah itu sah ataupun tidak, datang balik. Berapa kali kerja kena buat? Banyak kali ya. Beza tak dengan kita pindah bilik terus? Beza. Beza tak kalau ahli waris semua bersetuju bahawa memang berlaku ini? Ya, beza. Tapi kalaulah ada perbalahan, ada pertikaian, maka mahkamah syariah lah tempatnya. Tuan ingat boleh selesai dalam masa 2 hari? Minta maaf. Lebih daripada itu. Kemudian apakah syarat yang menjadikan hibah itu sempurna? Antara syarat terpenting adalah wujudnya ijab dan qabul. Ingat lagi tak ijab qabul, tuan-tuan haji sekalian? Masa akad nikah dulu? Lupa dah. Kalau lupa menikah seorang lagi, refresh balik. Aku hibahkan. Aku terima hibah. Ijab qabul itu mesti ada. Sebab itu dalam deklarasi hibah, kena ada lah yang dia terima tu. Jangan duk main aku menghibah, pam tanda tangan aku. Kena ada juga dia punya lafaz. Saya dengan ini menerima harta-harta yang dihibahkan dalam perenggan 1, 2, 3 sampai 10 ke? Itu. Kemudian adanya elemen qabat, yakni penerimaan harta hibah itu, penguasaan harta hibah itu. Dan mestilah ada kebebasan penerima hibah itu untuk melakukan tasarruf, iaitu membuat transaksi, mengambil manfaat. Dia nak buat apa-apa pada harta tersebut, sila. Kerana apa? Sebab dia telah menjadi pemilik yang baru. Maka jika semua elemen ini wujud, memang wujud benda ni, penyerahan, ijab, qabul, qabat, transaksi, semua wujud. Jangan ada di antara waris-waris ini berpura-pura buat tidak tahu tentang harta arwah yang telah dihibahkan, lantas berebut harta hibah yang kononnya harta pusaka atas alasan pada geran tanah masih lagi atas nama si mati. Ada tak jenis ahli waris begini? Berlambak. Dia dah tahu dah si mati ni dia dah beri dah. Cuma dia tak tukar hak milik. Maka dia kata ini peluang aku sebab dia orang tak buat transaksi tu lagi. Maka dia berpura-pura tak tahu. Ada tuan-tuan, oi. Itu baru berpura-pura tak tahu yang ni. Yang tipu ahli waris berapa ramai? Dia hutang dengan mak dia 30,000. Yang tahu siapa? Dia dengan mak dia. Ditakdirkan Allah Ta'ala mak dia mati. Maka 30,000 tadi 1 sen pun dia tak pernah bayar. Maka dia buat apa? Dia buat diam. Jadi bila mana nak bahagi pusaka? Ini adalah harta yang mak ada. Padahal dia tak sebut 30,000 tadi. Walaupun 30,000 tu dia telah habiskan, maka dia menganggap bila mak mati, maka hutang pun mati. Oh, sedap gitu. Ada tak jenis begini? Ada. Maka 30,000 yang dia pinjam tadi, apa statusnya? Jawabnya adalah tetap hutang. Dan 30,000 itu adalah menjadi milik ahli waris yang lain. Soal halal ataupun tidak, dia kena tanya pada ahli waris yang lain, bagaimana dengan status 30,000 itu? Kenapa? Sebab 30,000 yang dihutang dengan mak dia, kemudian mak dia mati itu, 30,000 itu telah menjadi milik ahli waris. Maka halal ataupun tidak, maka terpulang pada ahli waris. Dia kena bayar. Kalau ahli waris kata bayar, maka kena bayar. Kalau ahli waris tak tahu, dia buat diam, tunggulah apa jadi pada dia. Hati-hati tuan-tuan dan puan, jangan kita tergolong dalam golongan ini. Padahal yang duk buat golongan ni datang masjid tak pernah miss. Jangan duk kira. Sujud 5 kali, 5 kali di masjid ini setiap waktu pun belum tentu lagi. Jangan buat main.
Kalau benda tu kita memang buat tak tahu, ada, dia tak bertanggungjawab dengan hutang ni tu, maka bahaya tuan-tuan dan puan. Maka walau bagaimanapun, adalah jauh lebih baik bagi pemberi dan penerima hibah menzahirkan pemberian dan penerimaan hibah ini dalam bentuk dokumentasi bagi mengelakkan perkelahian sesama waris kelak. Kata pengarang buku ini, dia kata apa? Lebih baik bagi tahu, jangan diam. Bila diam, mati, maka dia jadi kejutan. Bila jadi kejutan, buatnya duk panah hati lama dah ni, maka dia akan pecah. Berbeza dengan keadaan, kita buat dalam bentuk dokumentasi, kita maklum kepada semua yang ada. Semua yang ada tu dalam kalangan kita lah, bukan maklum pada AJK masjid, Jemaah masjid. Tak, jangan begitu. Dalam kalangan kita, siapa? Isteri, anak, menantu dan sebagainya, maklum. Okey, kami terima, kami faham. Selesai. Jadi bila mana berlaku kematian, semua dah maklum. Kalau ada seorang nak nafi, yang lain akan peringat, kan hari tu dah buat dah perjumpaan, memang dah maklum, kau lupa saja dia nak test ni. Padahal dia tahu. Kenapa ada orang nafi? Kenapa ada orang berpura-pura bahawasanya benda tu dah ada tapi dia nafi? Kenapa? Sebab dia tahu, anda kata benda ni jalan, maka bahagian faraid dia akan jadi makin sikit. Matlamatnya apa dia? Duit tadi tu lah. Disebabkan matlamat dia duit nak lebih, maka dia akan nafikan apa-apa transaksi yang dibuat oleh si mati waktu dia hidup dulu. Itu cerita dia. Kemudian pula, si mati tak buat pindah milik. Rukun dan syarat hibah sempurna, pindah milik tak buat. Bila pindah milik tak buat, tuan-tuan, banyaknya berlaku hari ini adalah macam yang kita duk cerita sama ni. Sebab dia ada angle, dia ada ruang untuk orang menafikan, orang menidakkan, orang kritik, orang petikai, macam-macam. Tapi bila mana berlakunya pindah milik, maka ruangan itu dah jadi makin sempit. Orang tak boleh nak petikai banyak dah. Berbeza bila mana tidak berlakunya tukar milik, pindah milik dan tak ada pula dokumentasi. Lagi susah. Yang terlibat dalam dokumentasi itu pula hanya 3 orang. Pemberi mati dah, saksi pula mati. Last sekali tinggal penerima seorang. Penerima pula tu pula nak pergi cerita pada ahli waris yang 25 orang lagi. Pening. Penerima tu pula ada bekas kes jenayah dulu. Dah. Makan pil tinggi sangat, banyak sangat. Orang makin tak percaya. Betul? Penerima pula memang benda tu berlaku. Jenis mayang tak apa nak cukup, lagi orang petikai. Padahal benda tu berlaku. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sebelum daripada orang petikai, sebelum daripada orang nak nafi, maka kita kena tahulah yang aku buat ni, apa risiko yang bakal aku terima, jalan ni risiko makin kecil ke makin besar, kemudian cuba belajar, mana yang aku patut buat, yang mana orang tak boleh ganggu gugat, orang tak boleh cabar, orang tak boleh petikai. Kalau tuan-tuan dapat benda itu, seperti mana yang kita duk ajar selama ni, alhamdulillah. Maka tuan-tuan, sekadar itu saja. Kita berjumpa lagi pada pertemuan akan datang. Malam ni tak ada soalan. Tuan-tuan kalau ada soalan nanti, sebelum saya sampai, letak soalan kat sini. Seronok tak baca soalan orang ni? Tak sini. Jangan bubuh nama. Tulis hamba Allah. Ni tulis Haji Rahim bin Dayah lah, malu ke orang. Tulis ni. Nanti saya akan baca. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر